Rancangan Manjada Wajada ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan. Tidur beralaskan lengan, dinding berlapikkan atap genting. Dahulu dia berhimpit bersama kedua ibu bapanya memenuhi ruang. Kini dia tinggal seorang diri. Ini kisah kemanusiaan, cerita perjuangan untuk meneruskan kehidupan. Meskipun terumbang-ambing seorang diri, Jeffrey tetap gagah untuk meneruskan kehidupan dalam kepayahan. Ikuti kisahnya menjadi paparan kami agar tauladan dapat dimanfaatkan, agar sumbangan dapat dihulurkan. Daripada orang yang sihat, yang boleh panjat rumah, panjat bangunan, panjat segala-galanya untuk bagi elektrik kepada kehidupan manusia, hari ini kita tengok dia punya kesusahan itulah. Kalau kita tengok kaki dia dua-dua dah patut dipotong kan. Tapi dia masih lagi bersemangat. Tak mahu kakinya dipotong kerana katanya dia nak berusaha. Dalam pencarian kami di Batu Pahat, Johor, Manjada Wajada dipertemukan pula insan malang yang tinggal di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Separap, Parit 5. Jeffrey Ali dahulunya tinggal bersama kedua ibu bapanya di pondok yang digelar rumah mereka sejak 4 tahun lalu. Masa mula jatuh daripada tahun 1996 kerana tiang elektrik patah. Kerana untuk membuat penambahan kuasalah di satu tempat di kampung Sungai Sulong. Masa jatuh tu kejiraannya dia melibatkan kepala, kerana kepala kesan daripada jatuh tu kena pada jalan tar. Jadi kulit kepala ni terkoyak lah. Akibat kemalangan itu, dia tidak dapat berdiri dan duduk dengan lama. Bagai jatuh ditimpa tangga, setahun kemudian, dia disahkan menghidap kencing manis setelah kedua-dua kakinya membengkak. Kencing manis tu doktor tak bersih kaki ni, kata dia dua kaki nak dioperasi lah, nak dipotong. Kerana kaki ni kata dia dua-dua dah rosak. Tapi saya belum bersedia lagi lah. Kerana yalah, bila saya kaki dua-dua kena potong, saya nak berdikari dah masalah. Kerana dua-dua kaki dah tak ada. Jadi saya nak berjalan, nak apa semua dah satu masalah bagi diri saya lah. Atas ihsan dari saudara angkatnya Dul Wahid, keluarga Jeffrey dibenarkan menumpang di tanahnya. Biarpun setelah kematian kedua orang tuanya setahun lalu. Habis tempat lain pun tak ada, keluarga pun kata orang tu, kata orang tu ada senang sikit. Nak kata senang pun tak senang, senang sikit je lah. Itu je. Habis kalau dia nak dudukkan kat mana pun, macam keluarga dia ni pun susah. Dengan saya ni ada kata orang tu, hak saya sendiri lah, nama atas nama saya. Habis kalau mak dia tu, dia boleh-boleh saya, takkan kali ni anak
dia takkan kita tak boleh bela. Itu je. Dia menumpang di atas tanah orang yang baik budi. Ya, moga orang yang membenarkan dia menumpang ni mendapat jannah insya-Allah nanti. Dul Wahid merupakan saudara angkat kepada Jeffrey. Kerana prihatin dan simpati dengan nasib yang menimpanya, dia bersama ketua kampung membina pondok ini. Okey, sumber yang kita dapat untuk bahan-bahan pembinaan rumah Cik Jeffrey ni kita dapat daripada surau Nur Rahman yang ada di berhampiran di rumah ni, dan kita lihat barang-barang tu terbiar. Dengan menggunakan barang-barang terpakai, lebihan papan dan atap surau yang telah digunakan, mereka segera membantu. Jadi kita berbincanglah dengan Qoriah Surau, dan keputusannya yang kita terima, kita bersetujulah untuk membuat rumah ni secara gotong royong. Saban hari, Jeffrey meniti kehidupannya seorang diri. Biarpun kini umurnya mencecah 40 tahun, beliau masih belum berumah tangga. Selepas kemalangannya menimpa, pertunangannya dengan gadis pilihan diputuskan. Gara-gara kebimbangan keluarga pihak perempuan jika Jeffrey tidak mampu menyara anak mereka dengan keadaan sedemikian. Masak sendiri, semua sendirilah. Basuh baju semua sendirilah. Motor tu disumbangkan kerana saya membuat permohonan kepada Baitul Mal untuk belajar berdikari. Masa tu saya tak boleh berjalan. Saya nak bergerak untuk naik teksi, naik kenderaan dengan kos sara hidup mahal. Dengan saya tak boleh berjalan apa semua. Jadi satu masalah. Jadi saya buat permohonan lah untuk tuntut satu motosikal untuk saya belajar berdikari, untuk saya bergerak. Sukar dipercayai. Dengan kaki yang sedemikian, Jeffrey ke klinik kesihatan yang lebih 5 batu jauhnya menaiki motor roda 3 ini untuk rawatan kakinya. Sebelah petangnya pula dia akan ke surau untuk bersolat bersama jemaah di sana. Dalam kepayahan, dia menggagahi kudratnya menunaikan setiap 5 waktu solat di sini. Pandangan orang tidak dihiraukan. Saya terfikir bagaimana Encik Jeffrey dapat hidup seorang diri di rumah ini, bertemankan hujan, panas, nyamuk di sekeliling dengan begitu sabar dan juga redha. Dan saya dapat lihat memang Encik Jeffrey betul-betul tawakal dan juga redha dengan ujian yang telah diturunkan kepadanya. Dan bagi saya betul lah, apabila Allah ingin menguji seseorang hamba-Nya itu, sebenarnya Allah ingin meningkatkan lagi darjat keimanan dan ketakwaan setiap hamba-Nya. InsyaAllah. Saksikan bagaimana kami membantu Jeffrey selepas ini.
Walau apa jua impian anda, kami boleh menjadikannya kenyataan. Siapa sangka sebuah bank boleh meringankan beban komitmen kewangan? Bank Islam. Mungkin bantuan perubatan yang amat diperlukan Jeffrey saat ini. Namun, beliau enggan menerima keputusan doktor. Masih mencari sinar dan juga harapan dengan mencari alternatif yang lain bagi mengubati penyakit yang dihadapi. Manjada Wajada berusaha apa yang termampu. Ikuti perjalanan ke arah memberi sekelumit dorongan untuk Jeffrey menempuh hidup baru. Melihatkan keadaan Jeffrey yang semakin kronik, pihak YBK mengumpulkan semua individu yang dapat membantu. Assalamualaikum. Datin Tini ni, apa khabar? Bila nak sampainya? Itulah teruk sangat responden kali ni. Jadi kalau dapat Datuk datang awal sikit, kita lihat dan apa yang kita boleh bantulah. Kita jumpa lagi kejap lagi ya. Okey, okey Datuk. Okey. Assalamualaikum. Petang itu, Datuk Nuraini Ahmad turun padang. Bagi beliau, ini merupakan antara kes yang mendapat perhatiannya sejak pertama kali datang melihat keadaan Jeffrey lebih setahun lalu. Okay, masa kita buat lawatan dulu, memang dia tak ada apa-apa lagi lah. Jadi bantuan awal, saya selaku ahli parlimen, kita ada membantu. Lepas tu bersama dengan saya dulu adalah pegawai-pegawai daripada Baitul Mal dan juga JKM. Dan Alhamdulillah susulan daripada tu, JKM menerima permohonan. Sebab kita perlu ada permohonan daripada dia dan dia dah dapat bantuan bulanan daripada JKM sekarang ni. Sebab saya tengok keadaan terutamanya yang bahagian yang kena kecil manis tu agak teruk kalau saya bandingkan dulu dalam lawatan saya masa memula saya tengok dia kan. Jadinya itu tadi saya bagi tahu dengan dia macam mana dia pergi jumpa doktor, kenapa dia tak nak operate. Tapi mungkin yalah biasalah orang kalau bila dia disuruh berjumpa dengan doktor mesti ada perasaan takut. Tapi saya bagi maklumkan bahawa perasaan takut tu kita kena ketepikan untuk dia punya diri sendiri kan, sebab takut ia jadi makin melarat. Bersama Datuk Nuraini, pihak YBK dan Bank Islam, kami sama-sama cuba mencari jalan bagaimana memujuk Jeffrey mengambil langkah sewajarnya untuk mengelakkan penyakitnya semakin melarat. Kita dah tanya kat dia, tapi macam beliau ni dia tak nak. Kita propose kat dia untuk demi keselamatan atau kesihatan dia, beliau tak nak untuk kaki beliau dipotong. Jadi beliau nak kata beliau nak cuba cara ubat cara alternatif. Cara alternatif. Jadi untuk maknanya dia nak teruskan juga, maknanya tak nak dipotong lah. Maknanya cara alternatif untuk baik dia punya untuk pulihkan dia punya sakit dia tu. Macam saya tengok bila saya dengan tim saya pergi tengok. Jadi kita tengok macam Cik Jeffrey ni perlukan bantuan lah. Jadi kebetulan Bank Islam ni ada dana zakat Bank Islam. Jadi mungkin daripada fund tu kita boleh bantu untuk beliau untuk dia punya meneruskan kehidupan dia, untuk memperbaiki taraf hidup dia lah. Itu yang di antara yang Bank Islam dana tu untuk digunakan lah. Assalamualaikum Cik Jeffrey. Sebenarnya kisah Jeffrey telah mendapat perhatian ramai pihak. Biarpun dinasihatkan supaya kedua-dua belah kakinya dipotong, beliau masih enggan dan belum bersedia berbuat demikian. Dan hari ini kami membawa seseorang yang boleh memberi satu harapan untuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika baru disebut panjang pun duduk. Baru disebut. Ini dah ni kena. Bilang kan Cik Jeffrey. Cik Jeffrey. Ni Cik Kadir. Assalamualaikum Jeffrey. Cik Kadir daripada Sulai Jaya. Pokok inilah pokok moringa dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Melayunya kita ada yang sebut kalau sebelah utara dia panggil munggai. Tapi kalau di sebelah selatan ni kita panggil dia daun kelo, pokok daun kelo.
Jadi bahan asli produk kita ni adalah daripada daun kelo. Daun kelo, kemudian kita ada campur tebu hitam, kita ada campur carrot juga, oat dan juga bali. Oat untuk jantung, carrot untuk mata, kencing manis kebanyakan mata bermasalah. Jadi kita masukkan carrot lah. Begitu juga dengan oat untuk jantung. Jadi di samping pokok besar ni punya daun, pokok moringa ni kita ada masukkan juga kuman baik yang kita panggil dia Lactobacillus plantrum. Okey, proses pertama sekali kita akan cuci kaki dia yang luka tu, yang terutama yang dah dipotong. Kita akan cuci dengan ubat Lactobida ni. Dia ada dua fungsi. Pertama sekali dia boleh diminum dan juga boleh disapu ke tempat yang luka. Terutama luka yang sudah dipotong lah jari kaki dia tu. Sebab produk ni selain daripada bahan asli daripada daun, dia juga ada mengandungi kuman baik yang kita panggil dia Lactobacillus. Kuman baik ni berfungsi untuk memakan bahan-bahan busuk yang ada pada luka pesakit. Dan seterusnya begitulah, dia akan makan semua benda-benda yang busuk, kemudian dia akan merawat sakit yang luka tu. Kalau sebelum ini, Encik Jeffrey terpaksa berulang-alik ke hospital dan menunggu lama untuk kakinya dicuci. Namun pada hari ini, tim Manjada Wajada telah berusaha untuk membawa satu lagi alternatif baru.